Ini nak call. Tengok putus tak, tengok tu chat. Assalamualaikum. Ada orang call WhatsApp tadi daripada Pakistan. So dia putus, minta maaf. Kita masuk balik. Allah, bahkan dosa besar. Adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat, maka tiada ia haram. Seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus dan dengan ilmu hisab dan sebagainya. Dia kata, yang jadi riak ni tadi, bila mana kita buat kebaikan, bila mana kita buat ibadah, kita menuntut di sisi manusia, kemegahan di sisi manusia. Maknanya kita menuntut pangkat di sisi manusia dengan amalan akhirat, dengan ibadah, dengan kebaikan. Itu baru jadi riak. Adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat. Kalau kita buat kelakuan yang bukan kelakuan ibadat, tapi maksud kita untuk dapat pujian manusia, dapat pangkat di sisi manusia, itu tak dipanggil riak. Contoh macam mana? Contoh dia bagi tahu, tiada pekerjaan ibadat, maka tiada ia haram. Seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Contoh orang bekerja kerajaan dan sebagainya kan, government dan sebagainya, pakai baju kot cantik-cantik, hebat-hebat, segak-segak, nak lobby menteri tu, lobby menteri ni supaya dapat pangkat, ataupun staff-staff, dia tunjuk kerajinan dia depan bos majikan dia supaya dinaikkan pangkat, diberi bonus dan sebagainya, untuk menuntut pangkat di sisi manusia dengan membuat perkara selain daripada ibadah. Itu tidak dipanggil riak. Yang dipanggil riak bila kita menuntut pangkat, pujian, sanjungan di sisi manusia dengan membuat amalan akhirat, dengan buat ibadat, dengan buat kebaikan, baru dipanggil riak. Maka dia kata, tiada ia haram seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus dan dengan ilmu hisab dan dengan ilmu kebomohan. Betul kan situ, kebomohan. Contoh satu orang itu dia tunjuk terror dia tunjuk kepakaran dia, ilmu hisab, ilmu matematik, admat dan sebagainya. Dia tunjuk ilmu kepakaran dia dari segi kebomohan, ruqyah dan sebagainya, untuk mendapat pangkat di sisi manusia. Itu ilmu kebomohan itu tak masuk ibadat lah, maka ia tak dipanggil riak. Bahkan adalah ia harus, yang demikian itu harus tunjuk kepakaran matematik kita, tunjuk pakaian yang bagus-bagus untuk dapat pangkat di sisi majikan dan sebagainya. Bahkan adalah ia harus selama tiada ada padanya tipu dan takabur dan umpamanya. Selagi mana kita tak buat dengan jalan tipu, selagi mana tak mari satu lagi penyakit yang dinamakan takabur, maka ianya harus. Dan bahawasanya riak yang lebih besar, riak munafik dengan menzahirkan iman. Dia kata riak yang paling besar sekali adalah munafik. Macam mana orang munafik ni? Munafik dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Jadi syirik yang paling, riak yang paling besar adalah riak nifaq. Riak nifaq ini adalah menzahirkan keimanan pada masa hakikatnya dia adalah kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunjuk macam orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni sembahyang jemaah. Malah sembahyang jemaah dia duduk di saf yang awal pada sembahyang jemaah. Tapi dia hakikatnya dia kufur pada Allah Ta'ala saja. Hanya saja dia nak menzahirkan keislaman dia pada zahirnya pada para sahabat. Tapi hatinya kosong daripada keimanan. Jadi kemunafikan itu adalah apa dia kata, riak yang paling besar. Ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Kenapa dia tersembunyi kan? Dia kekufuran yang tersembunyi lebih besar daripada syirik yang nyata, syirik yang jelas, syirik khaf jali, terang-terang. Ada tonggeng-tonggeng duduk sembah kubur dan sebagainya, sembah busuk, pokok, matahari dan sebagainya, itu nyata. Adapun munafik ni menyembunyikan kekufuran dalam hati, menzahirkan keimanan, keislaman di depan mata orang ramai. Yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib. Ada juga orang riak dengan ibadat yang wajib. Seperti mereka yang sembahyang zuhur, ia di hadapan orang lain
Dan jika ia bersunyi seseorang diri, nescaya tiada ia sembahyang. Depan orang ramai dia sembahyang zuhur. Depan orang ramai. Di hadapan orang lain. Tapi bila bersembunyi diri, tak sembahyang langsung. Bila balik rumah, langsung pun tak sembahyang dia ni. Bila depan orang ramai, bagi tunjuk dia sembahyang jemaah, awal-awal dan sebagainya. Tapi bila bersembunyi diri, sembahyang pun tak bersentuh, kata orang. Dan yang ketiga iaitu yang lebih kecil. Bahawa tiada riak ia dengan fardu. Bahkan riak ia dengan ibadat yang sunat. Ada pula tadi orang riak dengan amalan yang fardu. Ada pula jenis yang ketiga ni, orang yang riak bukan dengan perkara yang fardu. Bahkan riak ia dengan ibadat yang sunat. Riak dengan puasa sunat. Riak dengan nawafil sunat. Sedekah sunat dan sebagainya. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, nescaya tiada mengerjakan ia akan ibadah yang sunat itu. Bila balik rumah seorang-seorang, bila orang tak tahu, tak ada pun dia sembahyang sunat, tak ada pun dia puasa sunat, tak ada pun sedekah sunat tadi. Bila depan orang ramai saja nak tunjuk dia hebat. Maka ini disebut sebagai yang ketiga, riak pada bukan perkara yang wajib, tapi riak pada amalan-amalan yang sunat. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, nescaya tiada mengerjakan ia akan ibadat yang sunat itu. Dan ketahui olehmu, ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu, bahwasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Jadi di sini habis dia sebut tentang takrif riak itu sendiri dan pelbagai macam jenis riak. Maka di sini masuk sedikit, malam ini kita akan sentuh sedikit tentang penawar ubat bagi riak tadi. Kenalah pada nama kita itu, kitab yang kita belajar ini adalah penawar bagi hati. Maka dia sebut rawatan dan ubatnya. Maka dia kata ketahui olehmu bahwasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Kita kena tolak, kita kena reject, kita defa segala akar yang membawa kepada riak. Itu ubat dia. Apa sebab yang membawa pada riak? Iaitu 3 perkara. Tak habislah kita. 3 perkara. Pertama, akar yang membawa kepada riak itu adalah kasih akan dipuji. Orang yang suka dipuji, orang yang suka disebut nama, orang yang suka disanjungi, ini merupakan faktor sebab kepada orang itu jadi riak. Asal sebab penyakit akarnya adalah suka dipuji. Jadi kita kena tolak penyakit suka dipuji ni dulu. Suka sanjungan ni dulu. Suka follower ramai ni dulu. Suka orang duk like ramai ni dulu. Kena buang penyakit ni dulu, barulah kita dapat berjaya buang riak. Maka dia kata pertama, kasih akan dipuji. Dan kedua, penyakit apa? Takut dicela. Dia lawan suka dipuji tadi, takut dicela. Takut dicela juga, takut dikecam juga. Jadi dia bila takut dicela, dia takut nak mengajar orang, dia takut macam-macam lah nak buat perkara, takut orang ramai kecam dia. Dia takut menyatakan hak semata-mata, takut orang cela, takut orang kecam, maki dan sebagainya. Maka takut dicela, takut dimaki, itu juga punca kepada orang itu menjadi riak. Dan ketiga, loba akan umpama harta. Orang loba akan harta ni, orang loba, tamak terhadap harta ni juga adalah punca menjadi satu orang itu pergi kepada riak. Jadi dia sebut 3 perkara. Dia pergi kepada pertama balik. Adapun kasih akan dipuji. Orang yang suka dipuji, orang yang suka disanjungi, orang yang suka disebut-sebut nama dia. Orang yang mana a'rifuni, dia suka supaya a'rifuni, kenali dah daku, sanjungilah daku. Orang macam ni dia kata, maka adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak di dalam peperangan, supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Contoh, orang yang menyertai jihad, peperangan ghazwah. Kalau dalam konteks zaman Rasulullah, mereka bersama-sama ghazwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Nabi. Dalam konteks kita, orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menerkam musuh yang ramai itu semata-mata apa? Semata-mata supaya orang puji dia sebagai dia seorang pahlawan, dia seorang yang berani, dia seorang yang berkhidmat kepada agama dan sebagainya. Jadi dia suka nama dipuji. Bukan dia buat jihad di jalan Allah itu bukan semata-mata untuk dapat redha Allah, malah dia lakukan ibadat ataupun jihad di jalan Allah tadi supaya dipuji, disanjungi oleh orang ramai. Maka dia kata seperti mereka yang menerkam ia akan musuh. Maknanya dia berlawan dengan musuh, dia terkam musuh begitu hebat sekali.
banyak di dalam peperangan supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang munafik yang bernama Yazman. Dia ni menyertai peperangan bersama sahabat. Dan dia begitu hebat sekali berperang. Dengan pedang dia seorang tu duduk terekam musuh sana sini. Banyak orang tumbang disebabkan dia seorang. Begitu berani sekali. Maka datang orang sahabat pergi mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan begitu berani sekali. Seorang dia makan banyak orang. Seorang satu pedang dia makan banyak orang tumbang. Tapi Nabi SAW jawab apa? Innahu min ahlin nar. Dia adalah ahli neraka. Terkejut sahabat. Boleh jadi ahli neraka orang macam ni. Maka sahabat itu diam. Maka peperangan terus berlangsung. Tiba-tiba orang tu dia seorang perang sana sini, tikam sana sini. Akhir sekali dia begitu cedera sekali, banyak tubuh dia cedera. Apa dia lakukan? Akhir sekali dia ambil pedang dia. Dia pacak pedang dia ke arah hulu di dalam padang pasir. Menyebabkan mata pedang macam ini, maka dia terjun di atas pedang tadi. Maknanya dia membunuh diri. Matilah dia dalam keadaan membunuh diri. Maka sahabat yang perhatikan peristiwa tersebut pergi mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, maka benarlah perkataanmu, hai Rasulullah, bahawa fulan tadi sesungguhnya ahli neraka. Kerana aku menyaksikan dia berperang begitu hebat sekali sehingga dia cedera begitu banyak. Dan akhir sekali dia membunuh diri dengan memacakkan pedang di atas permukaan padang pasir dan terjun di atas pedang. Dia mati macam tu. Dan dia lepas cerita kisah inilah Nabi SAW bersabda, mafhumnya berbunyi, Inna hazad din la yu'ayyidu Inna hazad din la yu'ayyidu bi rajulin fasik atau kama qala. Sesungguhnya agama ini diambil kerja, dengan kita terjemah mudah, diambil kerja, kadang-kadang ditolong agama ini melalui rajulun fasik, melalui orang fasik. Sebab itulah kita jangan heran ramai orang yang mana zahirnya nampak dia buat usaha agama, nusrah sana sini, ijtimak sana sini, buat pekerjaan agama sana sini. Nampak zahirnya dia sedang sambut takaza tuntutan usaha agama. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala kuatkan agama ini melalui perantaraan orang yang fasik. Ramai orang dapat hidayah petunjuk disebabkan dia. Tapi akhir sekali bila ramai orang dah dapat hidayah, orang lain dapat hidayah, makin maju, dia makin fasik. Akhir sekali, na'udzubillah, mati dalam keadaan fasik. Dia cuti daripada buat usaha agama, orang lain maju disebabkan dia. Allah mahfazna minhu, Allah selamatkan kita. Sebab itu Nabi kata, inna hazad din, sesungguhnya agama ini dikuatkan juga melalui orang-orang fasik. Sebab tu ramai juga kita perhatikan, ada di kalangan orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik dalam usaha agama sekalipun, Allah selamatkan kita dan seluruh keturunan kita. Amin. Okey, demikianlah nak cerita ni. Seperti dia kata, supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Dan ubatnya barang yang telah terdahulu. Terdahulu pada ubat bagi kasih akan kemegahan. Ubat bagi orang yang suka dipuji ni sama seperti ubat kita bicara pada bab yang dahulu dalam bab hubbujah. Dalam bab apa? Dalam bab hubbujah, dalam bab cintakan kemegahan. Sebagaimana ubat rawatan yang kita bincang di sana, ubat yang sama perlu kita makan, rawatan yang sama perlu kita lakukan untuk sembuh daripada penyakit suka dipuji ni. Kasih akan kemegahan, dan iaitu bahawa mengetahui ia akan apa ubat dia? Bahawasanya mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan saja. Pujian itu sebenarnya adalah satu kesempurnaan yang diwahamkan saja. Jadi dia kena reti, dia kena faham bahawa orang duk puji, orang duk sanjung dia itu merupakan satu kesempurnaan yang diwahamkan saja. Kesempurnaan yang dikelirukan saja, bukannya hakikat. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Orang duk puji itu bukannya kesempurnaan kita sebenar. Kadang-kadang orang puji, orang jack kita, orang pam kita, ada maksud, ada udang di sebalik mi. Maka tiada ada faedah baginya. Jadi kalau begitu tidak ada faedah lah orang duk puji kita ni. Bahkan rugi semata-mata. Dan lagi ubatnya bahawa, ubat yang kedua adalah bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat dan seksanya. Kita kena tahu bahawa kalau kita lakukan riak, kita lakukan amalan supaya dapat pangkat kedudukan di sisi manusia selain Allah, kita kena tahu akan cercaan Allah di hari kiamat. Kita kena tahu akan seksanya, azabnya Allah Ta'ala bagi orang yang riak pada hari kiamat nanti. Seperti mana diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama. Kita sambung nantilah. Pada hari kiamat nanti orang yang riak ini akan diseru dengan 4 nama. Apakah 4 nama tadi? InsyaAllah kita akan sambung dengan pengajian yang akan datang. Tak habis lagi bab riak ni. Satu muka lagi bab riak ni kita akan sambung.
dalam pengajian yang akan datang, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala beri taufik kepada kita, jauhi kita daripada penyakit riak ni. Kita amalan dah lah tak banyak mana dah. Susah dah nak bangun malam, susah dah nak jaga tahajud, susah dah nak jaga jemaah, susah dah nak jaga takbiratul ula. Tiba-tiba kita buat amalan, kita riak nak tunjuk pada orang lain pula. Maka habuk pun tak ada kita ni. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah selamatkan kita daripada riak. Allah beri taufik pada kita untuk zikir, azkar banyak-banyak supaya mengosongkan, membersihkan hati kita daripada melakukan ibadat menunjuk kepada manusia. Wallahu taala alam. Waham itu maknanya kekeliruan. Kekeliruan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma tahhir qulubana an sayyi'atik wa tahhir qulubana an ma'siyatik wa tahhir qulubana an ghaflatik. Allahumma tahhir qulubana an hubbid dunya wa hubbil mal. Allahumma tahhir qulubana min hubbid dunya wa hubbij jah. Allahumma tahhir qulubana an hasad wa kibr. Allahumma tahhir qulubana an riya wal kibr ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana an sifatil mazmumah. اللهم نور قلوبنا بعلمك ونور قلوبنا بذكرك. اللهم نور قلوبنا بمحبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قلوبنا قلوبا سالمة ولا تجعل قلوبنا قلوبا عصية يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وتعلمنا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini, malam esok, malam lusa, insyaAllah tak ada arah malintang, kita jumpa lagi. Jazakumullah wa akhiran. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.